hari kiamat itu sendiri, hari yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk garang dia, kemudian Allah tunjuk, dan di saat tersebut Allah tunjuk pengadilannya. Maka di waktu itu kita mengharapkan Allah kurniakan pada kita satu kekuatan yang tersendiri. Hasil daripada mana? Hasil daripada ilmu yang kita belajar sekarang ini. Terbawa-bawa ke ilmu yang kita belajar sekarang ni? Ya, kita akan bawa sampai ke akhirat nanti. Suatu memahami nama-nama hari kiamat ini menjadikan diri kita semakin yakin bila kita menghadap di hadapan Allah nanti. Yang ni yang penting pada diri kita. Bukan sekadar itu, bahkan bila kita belajar ni juga, tahu nama-nama ni, kita akan dalam hidup kita sentiasa dalam keadaan bersiap sedia sepanjang masa pada diri kita. Bersiap sedia untuk satu saat di mana kita akan kena pada hari demikian. Hari yang berbeza-beza nama. Allah gunakan dengan nama hari ni kita sebut hari Yaumun Nafkhah dipanggil. Hari di mana Allah penghembusan Allah. Yang digunakan nafkah ni maknanya sekali serentak, dipanggil mengejut. Macam kita kena kan, sekali kalau kawan kita datang dekat dengan kita, dihembus kita, fuh sekali tu terkejut kita. Terkejut ni dipanggil nafkah, dipanggil. Tu dalam hidup kita ni ada kadang-kadang kita ni di depan pintu rumah kita kena angin tu serentak, rup sekali itu dipanggil nafkah, dipanggil. Nafkah ni lah keadaan yang berlaku di saat mana, di waktu mana kita berada di padang mahsyar Allah nanti. Soal ini kita telah bincang sebelum daripada ini. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Allah sebut, dan dialah yakni Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran, bil haqq, maknanya segala benda yang berlaku itu adalah penuh dengan kebenaran, iaitu langit dan juga bumi ini. Wa yauma yaqulu kun fayakun, di hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan ini, suatu benda tersebut Allah hanya sebut jadikanlah, maka jadikanlah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kun fayakun, jadilah, maka jadilah terus. Kemudian dalam keadaan yang macam ni, qauluhul haq, penuh dengan kebenaran, walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur, dan dialah yakni Allah kerajaan pada hari, raja kepada hari yauma yunfakhu fis-sur, hari yang ditiup segala sangkakala, iaitu hari kiamat ini. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui segala benda yang tersembunyi, benda yang gaib dan juga alam yang tersembunyi ini yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dan dia yakni Allah yang maha bijaksana lagi maha mendalam pengetahuannya. Ini kita boleh faham ni. Hari di mana hari mengejutkan dipanggil. Hari yang kena hembusan. Hembusan tu ada dua lah. Satu hembusan sama ada ahli syurga, satu lagi hembusan yang disebut dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil Yaumun Nafkhah. Kemudian seterusnya hari yang ke-35, hari yang disebut dengan dua goncangan, Yaumur Rajifah dan juga Yaumur Radifah dipanggil. Yaum tarjufur Rajifah, di hari yang kamu akan dibangkitkan pada hari tiupan yang pertama. Tatba'u harradifah, kemudian yang menggoncangkan alam ini, tiupan yang pertama diikuti oleh tiupan yang kedua. Dia ulama kan kita ingat dahulu, bincang dahulu, dia ulama bincang sama ada dua ataupun tiga tiupan ini sendiri. Kebanyakan ulama kata tiga, tapi ada ulama kata dua je tiupan. Waktu mana kita nak mati nanti, Allah nak tutup alam ini, tiup kali pertama, bom sekali itu, manusia mati terus. Yang kata dua, mati terus, kena sekali itu tersentak, mati habis, tak ada orang yang sama. Tiupan kedua manusia bangkit balik, dua kali je. Tapi ada yang sebut tiga kali, yang kita ingat dahulu lah. Kita tak ingat dah ni, ikut macam gaya, tak nak nampak gaya macam tak ingat dah.
Yang kitanya tiupan yang 3 kali ni, mula-mula tiup kali yang pertama, tiup, manusia bingung je kali yang pertama. Yang kata 3 ni bingung. Selama mana bingung? Selama 40 tahun. 40 tahun dalam keadaan yang nak kata gila tak gila, nak kata mabuk tak mabuk. Manusia tiupan yang pertama ni. Kemudian lepas pada tiupan yang pertama tersebut, Allah baru tiup yang kedua. Kali yang kedua. Bila tiup kali yang kedua tersebut, Allah suruh Israfil tiup kali yang kedua, baru mati, bergelimpangan manusia mati. Baru proses kematian terberlaku. Mati habis dah, alam ni dah tutup. Senyap, sunyi je. Lepas tu Allah tiup, Allah hidupkan balik Israfil, kemudian tiup kali yang ketiga. Tiup kali yang ketiga tu mula bangkit. Hidup balik manusianya untuk di padang mahsyar Allah. Itu cara mudah untuk kita nak faham. Yang ni ada yang sebut tatba'u harradifah. Lepas pada tiup yang pertama rajifah ni kering hati. Bila tiup tu tak ada perasaan. Yauma tarjufur rajifah. Rajifah ni maknanya kering. Tak ada benda lah, ada kosong je. Dalam keadaan manusia ni, mula tiupan yang pertama tu takut manusia. Tatba'u harradifah. Lepas pada tiup saja, kemudian lepas pada tu senyap je, Allah tanya, limanil mulkul yaum. Mana raja-raja atas dunia dahulu? Mana pembesar-pembesar atas dunia dahulu? Mana orang yang rasa diri dia hebat atas dunia dahulu? Waktu mana ditanya soalan demikian, Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Di alam ni senyap je. Lalu Allah jawab, milik Allah lah segala sesuatu ini. Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah lah kerajaan langit dan juga bumi yang berkuasa di atas segala sesuatu. Bila kali yang kedua tu ditiup tu, bila tiup tu, kemudian lepas pada tu baru tiup kali yang kedua ni tatba'u harradifah. Mulalah manusia bangun balik. Tiupan kedua, hati manusia itu rasa takut. Qulubun yauma izin wajifah. Hati manusia di saat tersebut rasa kering je, ada kosong je dipanggil, terlampau takut. Bila terlampau takut, rajifah dipanggil demikian. Wajifah, dalam keadaan hati manusia ni dalam keadaan yang wajifah, dalam keadaan hidup, dia ni tak tahu nak buat apa dia. Para hadirin sekalian pernah tengok kan orang yang dia letakkan pisau di dada dia. Dia letak, orang yang cuba nak dijadikan tebusan ni kan, bila orang letak pisau di dada dia tu, anda tengok dalam YouTube ni, dianya bila pemuda tu letak pisau di dada dia, pisau tu tajam, letak di dada tu, seorang perempuan dia letak begitu di dada dia. Jadi bila letak tu, dia ni tak ada perasaan lah. Dia ni jadi kosong, dalam keadaan rasa jadi kosong. Wajifah, dalam keadaan diri dianya dalam keadaan hati yang kosong. Di waktu tersebut Allah kata kosong ni manusia demikian juga bila bangun di padang mahsyar nanti. Bila bangun di padang mahsyar, wajifah, manusia dalam keadaan kering hati dia ni. Sekarang basah lagi dah kita, hati kita ni dalam keadaan kita boleh mikir lagi, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Tapi bila kita berada di padang mahsyar, wajifah, kering kontang, tak tahu nak buat apa. Manusianya takut suasana yang berlaku dalam hidup mereka ini. Hari yang ditiupkan sangkakala. Kemudian yang ke-36, hari yang ditiupkan sangkakala, trompet ini, nuqifa fa idza nuqira fin naqur. Ketika Allah menamakan hari itu dengan hari yang ditiup sangkakala ni, trompet ni, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza nuqira fin naqur, ketika mana Allah mula tiup kembali sangkakala itu ditiup. Surah Al-Mudaththir. Demikian juga yang ke-37 nya, hari yang menyentak, qari'ah, hari yang mengejutkan. Qari'ah, bahasa Melayu kita ni tak banyak kan, tak banyak prosa kata kita, tapi Arab dia banyak nama. Qari'ah ni kita biasa sebut hari di mana semua hati makhluk ni tersentak.
Tengok satu terkejut. Dia panggil tak jangka. Banyak benda tak jangka lah. Bila bangun di padang mahsyar ni, terkejut. Tengok yang tu terkejut, tengok yang ni terkejut. Semua terkejut, tak jangka. Tak terfikir kita. Farhankan tak boleh. Kita tak fikir dalam hidup kita ni ada benda yang ni berlaku. Keadaan macam ni boleh berlaku. Yang menyebabkan tersentak manusia di padang mahsyar Allah. Kemudian hari yang disebut lagi Yaumul Ba'ats, hari di mana mula manusia di Ba'ats, hari di mana manusia mula bergerak daripada kesunyiannya kerana sudah lama diam dan tenang dalam kubur, dipanggil. Ini pun sama juga. Kemudian yang ke-39, hari yang disebut dengan Nusyuz, hari di mana penghidupan. Pada hari itu semua yang mati dihidupkan dan berdiri balik. Firman Allah Ta'ala, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننسزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ataupun apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui satu negeri yang temboknya telah roboh, menutupi keruntuhan atapnya, bangunan-bangunan dia itu hancur. Dia berkata, bagaimana Allah boleh menghidupkan kembali negeri ini setelah dihancurkan? Ada orang tanya demikian. Lepas pada mati ni, lepas pada hancur ni, tiba-tiba macam mana boleh hidup balik? Bangunan-bangunan pun dah runtuh. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkan kembali. Allah tanya pada dia, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Cuba kamu lihat pada makanan dan minuman kamu yang belum lagi berubah, dan lihat pada kaldai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah pada tulang-tulang kaldai itu bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging-daging. Maka tatkala mana telah nyata pada mereka bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dan dia pun kata, saya yakinlah, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, saya yakinlah pada saat ini di mana Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Ini nama-nama lah Yaumul Nusyuz dipanggil. Kemudian sambung lagi hari pengumpulan, hari Yaumul Hasyar. Pengumpulan disertai dengan kekerasan ataupun paksaan. Hari yang di mana Allah kumpulkan balik manusia. Bangun-bangun di padang mahsyar. Bila kita bangun, manusia ni akan manusia dan juga jin dikepung. Sebanyak mana? 11 saf dikepung. Kita ni dikepung. Macam kita duduk dalam masjid begini, kena kepung. Misal contoh, bila kita kena kepung pada malaikat tu pula 11 saf. Tindang. Tak ada seorang pun yang boleh lari. Di waktu ni Allah, malaikat ni kepung manusia dan juga jin. Tak boleh lari dah. Masing-masing di waktu tersebut Allah tanya, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari hari ni, cuba dia lari sekali. Fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Cuba dia lari, dia tak mampu nak lari walaupun seketika untuk nak lari di saat tersebut. Dia tak boleh lari dah. Hari ini dipanggil Yaumul Hasyar, hari yang dipaksa bergerak untuk menuju kepada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Start daripada manusia ni bangun di mana? Katakanlah daripada sebelah China tu, dipaksa semua bergerak manusia ni rata je bergerak menuju pada mana? Pengadilan Allah, dipanggil demikian. Hari demikian. Kemudian disebut lagi hari pengeluaran, Yaumus Sadr, hari di mana didedahkan, dipanggil Yaumus Sadr. Firman Allah Ta'ala, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum.
Ana sendirinya ana tak sebut. Para hadis sekarang terjemahkan dengan terjemahan hari di mana didedahkan, dipanggil pendedahan, dipanggil. Terjemahan dia ni hari pengeluaran ni tak tepat. Dia panggil yaumus sadr ni maknanya hari pendedahan. Kan ada orang nak dedah siapa yang dapat 90 juta misalnya contohnya. Ada orang nak dedah kotak-kotak yang banyak disebut. Ada orang nak dedah duit orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Ni dipanggil dedah. Allah disebut hari di akhirat nanti aku akan dedah balik. Yaumus sadr dipanggil. Hari di mana Allah dedah satu-satu Allah dedah. Yauma izin yasdurun nasu ashtatan. Hari di mana manusia mula keluar daripada kubur dia dalam keadaan berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan setiap amalan-amalan yang mereka kerjakan ini sendiri. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyurau a'malahum. Bangun saja daripada mahsyar, dalam kubur tu sekali dah kena ditunjuk dah, tapi dalam kubur ni tidak ditunjukkan terperinci, dipanggil. Tidak didedah satu-satu tak dalam kubur. Tapi di akhirat bangun daripada mahsyar, ni terperinci satu-satu Allah dedah. Start daripada suatu siapa yang kena azab dalam kubur, biasanya dia tak terlepas lah di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang dalam kubur dapat nikmat, terlepas lah di akhirat nanti. Kubur ni awwalu manazil. Kubur ni tempat yang pertama. Suatu kita ni bila kita nak masuk kubur, ulama-ulama sebut sebelum kita masuk kubur, kita siap dah bekalan kita ni untuk dalam kubur, untuk bekalan pada kita. Maknanya kita siap dah, anak-anak kita siap, keluarga kita dah siap. Bagi tahu dah pada mereka benda apa yang kena buat. Kalau umi tak ada, benda apa yang kamu kena buat. Bila umi tak ada, doa jangan tinggal, ziarah kubur umi kita sebut. Kemudian apa dia, sambung silaturahim. Kemudian kalau kamu ada rezeki lebih, kamu gunakan infak, letak atas nama umi. Kita sebut terus kepada anak-anak kita. Benda apa yang perlu kita buat, perlu dia buat, kita suruh dia buat. Kenapa? Nak tolong kita dalam kubur nanti. Ada orang yang masuk dalam kubur dengan dosa-dosa yang banyak, bangkit tak ada dosa. Tak ada dosa. Kenapa tak ada dosa? Kerana didoakan oleh orang yang hidup. Tu sebab tu kita dalam Islam ni, kubur ni, barzakh ni satu rahmat pada orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dia? Untuk orang ni tolong lagi kita dalam kubur. Bila kita berada dalam kubur ni, ada lagi orang tolong baca doa. Macam ni lah, macam kita duduk majlis ilmu ni, kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia, dia biasa pada hari Jumaat, pagi Jumaat begini, dia datang tiap-tiap pagi Jumaat, datang tu kita datang dengar je, dengar kuliah. Tertidur pun tak apa, tertidur dipanggil. Kita tidur dah, tengah dengar kuliah tu kita tidur tak apa, asal dia datang je. Bila dia datang tersebut, suatu hari dia mati. Sahabat kita di kalangan kita ni meninggal dunia, majlis ilmu ni ada, tiap kali mana majlis ilmu ni ada, dapat pahala dia, dapat pahala dalam kubur. Pagi Jumaat macam ni pahala orang dalam kubur yang belajar ni, yang duduk belajar ni, dia dapat sama. Kenapa? Kerana dia telah menghidupkan satu sunnah yang baik walaupun dia sudah meninggal dunia. Tak percaya, cuba matilah, senang kata. Tak percaya betul ke ustaz dapat tu, cuba mati dulu, try nak tengok betul ke tak betul yang disebut ni. Nak gambarkan pada kita je, bila kita masuk dalam kubur, orang yang hidup atas dunia ni tolong bantu kita. Siapa yang boleh bantu kita? Anak-anak yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh, apa dia, keluarga-keluarga yang saleh, yang baca, yang tolong kita, doa untuk diri kita. Biasanya yang ni kekuatan untuk diri kita. Sebab tu biar kita ni ramai anak, ramai sikit anak kita ni biar ramai. Orang tanya berapa orang anak? 1000 orang, senang kita. Anak kita ni, kat mana anak jadi ramai? Anak angkat kita kan. Anak angkat kita ni biar ramai. Islam nak suruh, Islam benarkan anak angkat ni. Anak siapa lagi? Anak saudara kita, biar ramai. Anak kita campur dengan anak kita. Ni anak-anak ni tolong kita bila kita dalam kubur. Bila kita dah meninggal dunia, dia baca doa.
Ya Allah, keampunanlah untuk orang ni. Ya Allah, jadikanlah begini. Minta doa dan doa pada diri kita ni. Cara demikian. Bila bangun di padang mahsyar, terpadam. Tak ada dah dosa kita. Kerana didoakan. Anak-anak kita ni berdoa, ya Allah, ayah saya dahulu meninggal dunia dalam keadaan dosa yang banyak, tapi saya, ya Allah, bertanggungjawab di atas. Sayanya ambil tanggungjawab ini. Saya tolong ya Allah, saya tolong bayar hutang-hutang dia. Saya tolong selesaikan dosa-dosa dia ni dengan apa dia? Minta ampun pada kamu, ya Allah. Ini cara demikian. Kita anak-anak ni sendiri. Biar ramai anak. Kalau tak ada juga anak, kita kata anak angkat pun tak ada, anak murid. Biar anak murid, ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang bawa manfaat. Anak murid ini tolong doa pada guru-guru. Ini diajar demikian. Wali masyaikhina, guru-guru kami. Wali muallimina, guru-guru kami. Ini penting dalam hidup. Dalam hidup kita ni, baca doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Dan sikit lagi bila kita ajar demikian, anak-anak kita pun ikut sama. Dia pun tengok je tingkah laku kita, dia pun akan buat sama benda demikian. Bangun di padang mahsyar, Allah tunjuk lagi tak yang buruk? Tak. Ulama-ulama bincang, dalam kubur tu hanya disebut yang benda yang besar-besar saja. Allah akan dedahkan benda yang besar je. Allah tunjuk satu yang besar. Kalau kita lepas dalam kubur tu, lepaslah di akhirat. Senang je sampai di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Sebab tu Rasulullah sebutkan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Aqyasun nas. Rasulullah sebut secerdik-cerdik manusia, sehebat-hebat manusia ni siapa? Orang yang hidup dalam keadaan dianya mempersiapkan diri dia untuk lepas pada dalam kubur dia. Yang ni secerdik-cerdik manusia. Buatlah macam mana pun. Kita dah pesan daripada anak kita, kalau tak ada turutan dia macam mana. Kalau kita meninggal dunia, macam mana nak kena buat? Kita ajak pada dia, mandi jenazah, anak-anak umi je yang mandi. Kita dah bagi tahu dah. Orang muda-muda ni sebut ada SOP, senang kita. Bila dia mati, kita meninggal dunia, ada SOP yang perlu dibuat. SOP ni apa dia? Kita dah dedah dah. Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Cara ni. Cuba tengokkan raja-raja kalau dia meninggal dunia, ada dah cara dia. Cara nak bawa jenazah macam mana, nak iring macam mana, kemudian disusun terus. Raja-raja. Kita ni pun bila meninggal dunia, kita kena ada SOP kita. Bagi tahu pada keluarga kita, ni hutang banyak ni, tolong selesai kat sini. Kemudian duit ambil kat sini. Kemudian siap semua. Bila kita tak selesai SOP ni, yang ni yang jadi masalah. Yang ni terbeban dalam kubur nanti. Bila kita meninggal dunia, bila suatu hari kita meninggal dunia, kita tinggal harta kita ada kat sana, harta kita ada kat sini. Anak-anak mula berebut harta. Tak selesai kita dalam kubur. Tak selesai dalam kubur tu, terseksa lah. Satu Islam ajar, waktu mana kita hidup ni, sama ada kita siap terus wasiat biar ada. Rasulullah nak suruh demikian. Yang kedua, hibah, selesaikan bagi pada kita dah siap dah bahagian-bahagian, supaya bila kita mati nanti tak terseksa kita dalam kubur. Kerana kita dah siap benda demikian. Ramai mana orang kan elok je waktu mana hidup, anak-anak elok je pun mati. Bila mati kelam kabut terus, anak tak tahu nak buat apa dia. Kemudian lepas itu anak-anak pula berebut. Tahu pula harta mak ayah dia ni banyak, berebut pula harta ni. Yang menyebabkan berebut ni, kita tak terlepas dalam kubur nanti, terseksa kita dalam kubur kita nanti. Jangan para hadirin sekalian, biar kita settle terus. Disebutnya oleh menteri sebut, dia kata harta yang tak selesai kita orang Islam ni sebanyak lebih kurang 40 bilion. 40 bilion di Malaysia ni yang tak selesai, tersangkut. Kenapa dia tersangkut? Puncanya kita tak siapkan awal-awal. Sama ada kita kata, nak siap apa ustaz, harta bukan banyak pun, saya kerongsang je banyak, saya ni jubah je banyak, saya ni misal contoh kita kata, saya ni yang tu je yang banyak, yang lain tak ada. Yang tu pun orang berebut, jangan main-main.
Jubah kita pun orang berebut, kain tudung kita pun berebut, barang kita ni pun berebut, anak-anak kita ni berebut. Kita je tak rasa sekarang ni. Bila kita tak ada nanti, anak-anak kita berebut. Katakanlah yang sulung ambil semua kerongsang tadi, adik-adik yang bonsu ni, perempuan yang lain, dia kata semua kakak ambil di situ. Dia bercakap kat belakang je, semua barang-barang tu kakak ambil. Tu yang menyebabkan habis pada diri kita. Kita dalam kubur terseksa keadaan yang demikian. Ni benda-benda yang macam ni. Kita kata saya tak ada harta pun ustaz. Rumah yang kita tinggal tu, kadang-kadang rumah yang kita tinggal tu orang berebut. Siapa yang nak duduk? Adik bongsu ke nak duduk? Masing-masing ada keluarga. Kemudian kakak ke yang kena duduk, abang ke yang kena duduk, siapa yang nak duduk? Yang ni berebut juga anak-anak kita ni. Dalam bab harta ni, orang tak pandang siapa-siapa dah. Tak kira dah ustaz ke tak ustaz ke, yang penting aku kena dapat. Manusia ni begitu. Dia kalau tak ada agama, kalau ada agama tak apa. Yang tak ada agama ni, Allah berkelahilah di kalangan mereka. Kita pula dalam kubur terseksa dalam kubur ni. Waktu mana bangun di pada mahsyar, Allah tunjuk balik, tunjuk satu-satu balik. Yaumus sad disebut demikian, hari yang Allah dedahkan balik. Kemudian hari di mana yaumul ba'sarah, hari dimurnikan, hari yang Allah perincikan, dipanggil perincikan, Allah senaraikan satu-satu, dipanggil hari yang disebut ba'sarah. Pada hari ini Allah memurnikan tanah daripada jasad dan memurnikan orang mukmin daripada kaum kafir dan munafik. Allah asingkan. Murni ni maknanya hari yang disebut dengan Allah asingkan, perincikan. Bahagian orang mukmin kawasan ni, bahagian orang munafik duduk bahagian ni, bahagian orang kafir duduk kawasan ni. Tanah-tanah ni pun Allah asingkan. Tanah-tanah ni pun Allah asingkan. Sesuai dengan hadis sahih, Allah akan mengumpulkan golongan awwalin dan akhirin pada satu tempat. Allah akan letakkan manusia ni pada satu kelompok je, kelompok kat sini dan kelompok kat sana. Itu dipanggil demikian. Kemudian hari yang seterusnya, hari mengecilkan. Sesuai dengan hadis Nabi, pada hari ini kaum kafir akan dipungut bagaikan burung memungut biji-bijian. Hari di mana dipatuk satu-satu. Hari yang dinamakan dengan tak ada seorang pun yang boleh terlepas di saat yang berlaku dinamakan dengan hari mahsyar nanti. Kemudian hari yang menjatuhkan, yaumul waqi'ah. Allah wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Hari di mana apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku ke atas mereka, kami keluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dan daripada bumi yang akan mengatakan pada mereka bahawa manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Maksudnya apabila kata-kata sudah dijatuhkan pada hari ini, atas dunia manusia ni berani cakap. Orang tu cakap macam kita tengok sekarang kan. Orang kita ni di atas dunia ni semua nak tafsir. Orang kita ni bercakap semua macam dia belajar dalam bidang tersebut. Semuanya nak hurang. Dalam agama ni cakap masing-masing. Padahal mereka tu tidak layak pun, tapi oleh kerana mereka ni rasa mereka hebat, mereka jawab. Tahu-tahu sampai di akhirat terdiam dan terkeluh. Bukan macam, tak sama dengan apa yang disebut yang di atas dunia dahulu. Kemudian maksudnya apabila kata-kata sudah dijatuhkan pada hari ini, maka tidak seorang pun yang mampu membantah, kerana ia benar-benar jelas kebenaran itu dan tidak dapat dibantah pada saat di waktu mana di padang mahsyar itu sendiri. Kemudian seterusnya hari yang disebut dengan yaumut tanad, hari yang di mana masing-masing saling menyeru di antara satu sama lain. Yaumut tanad, saling untuk nak minta, dipanggil, memanggil. Hari di mana benar-benar takut, saling memanggil. Firman Allah Ta'ala, wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad yauma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allahi min asim wa man yudlilillah fama lahu min had. Daripada
Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadap kamu akan siksaan pada hari yang saling memanggil, yaumut tanad. Hari tersebut yaumat walluna mudbirin, itu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari, tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu. Yaumat walluna mudbirin ma lakum minallahi min asim, pada hari tersebut daripada azab Allah tak ada seorang pun yang boleh selamat. Dan wa man yudlilillah, dan siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, nescaya dia tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Hari itu orang kafir panggil orang mukmin, kejap, tolonglah, bantulah. Hari masing-masing bangun tu minta orang munafik bagi tahu orang mukmin, kita kan jiran dahulu, kita kan dulu sekali kan, kita kan panggil ni orang mukmin tak paling. Hari yang masing-masing dalam keadaan nak selamat diri masing-masing, yaumut tanad dipanggil. Orang panggil ni seru, panggil kita, alah tolonglah saya, tolong bantulah saya. Masing-masing minta. Macam kita tengok lepas pada berlaku je bom satu tempat. Bila berlaku bom satu tempat, macam-macam orang manggil, tolong orang ni. Masing-masing yang selamat, yang hidup ni kan, bila kita tengok kawasan pegang tu, masing-masing minta, tolonglah, bantu saya, tolong. Minta tolong ni dipanggil yaumut tanad, hari di mana masing-masing minta bantuan untuk ditolong di antara satu sama lain. Ibnu Al-Arabi berkata, banyak sekali riwayat yang menerangkan perkara tersebut, cukup bagi kita untuk memahami bahawa dahsyatnya hari tersebut menjadikan manusia saling memanggil di antara satu sama lain. Kemudian hari yang ke-46 ni kita sambung pada minggu yang akan datang nantilah, insya-Allah. Anaknya ada satu lagi program pukul 12.30 sepatutnya, berkejaran ke KLCC untuk khutbah Jumaat ni. Jadi nak bekerja ke sana pula, dan jalan pula tutup pukul 12 sebelum masuk kawasan tersebut. Jadi anak harap supaya kita berhenti setakat ni lah, belajar sikit-sikit tak apa dah. Tu pun tak ingat dah tu kan, tak ingat dah yang awal pada kita ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma shfi marda Muhammad Naqiyuddin bin Muhammad Iqbal. Allahumma shfi marda min Syafirza binti Rusli. Allahumma yassir Mlur binti Arif Abdurrahman Zain Syahruddin Buddin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Mas sekalian, ini ada CD kompilasi 10 kuliah dalam satu CD ni, Senafas ke Barzah, cerita tentang mengenai barzah ni, dikeluarkan oleh Fatih Tim. Kemudian yang kedua ni Kurma Ajwah, ada kat luar nanti. Yang ketiga, jemaah-jemaah tolong ambil pamphlet. Saya nak siapkan bangunan di Pahang. Saya tahun lepas dah minta, tapi tahun ni minta lagi dah. Kalau jemaah yang ada kelapangan, sebab bangunan untuk di Pahang tu tak boleh nak bina lagi kerana tak cukup dana untuk nak bangunkan sekolah tahfiz di Pahang tu sendiri. Ambil pamphlet tu lah. Lepas tu pergi dekat bank, kemudian semayang sunat istikharah dulu senang itu. Diri dekat bank tu nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam.